السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah, tengah hari ini kita dapat lagi berkumpul berkongsi mengenai kesalahan yang berlaku pada hari Jumaat. Mudah-mudahan perkongsian kita pada tengah hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Antara kesalahan yang berlaku pada hari Jumaat yang seterusnya ialah berlebihan memuji para pemimpin ketika mana khutbah Jumaat. Berlebihan dalam memuji pemerintah merupakan salah satu daripada perkara yang selalu dilakukan oleh para khatib. Padahal tidak pernah berlaku di zaman Nabi atau di zaman Khulafa ar-Rashidin. Tak pernah berlaku. Bahkan agama tak suka kita memuji orang secara berlebih-lebihan. Sebab tu ada arahan daripada Nabi, kalau ada orang mai puji kita depan kita, ambil tanah dan lemparkan ke muka dia. Agama tak suka. Bahkan kata ada khatib yang mengagungkan, bahkan bukan sekadar memuji, mengagungkan para pemimpin sampai ke satu tahap yang sepatutnya tidak digunakan. Imam Nawawi mengatakan perkara ini dibenci di dalam khutbah dan ianya selalu dilakukan oleh khatib yang tidak mempunyai ilmu. Di antaranya memuji penjawat atau pemerintah secara berlebih-lebihan, mengagung-agungkan sampai satu tahap yang tidak wajar didengar oleh telinga. Takat kita nak bagi tahu kebaikan, nak doa, okey. Tapi berlebih-lebihan itu tidak dibenarkan dilakukan di dalam khutbah ataupun di atas mimbar. Sekadar saja. Jangan berlebih-lebihan. Itu yang pertama. Yang kemudian seterusnya, antara kesalahan yang berlaku pada hari Jumaat lagi ialah apabila khatib memanjangkan khutbah dan memendekkan solat. Dia pergi khutbah panjang-panjang. Yang ni memang jauh daripada sunnah. Yang ni memang tuan-tuan setuju. Saya pun tak berapa setuju panjang-panjang dia kata.
Tak ada hadis pun tak apa yang tu. Sebagian khatib ada yang sengaja memanjangkan khutbah sehingga para jamaah merasa bosan dan mereka selesai solat, mereka tidak mendapat manfaat sikit pun. Sebab tu untuk khutbah qalla dalla, pendek padat. Qalla dalla, pendek padat. Saya setuju itu. Memang tuan-tuan setuju. Pendek padat. Orang tanya kita, berapa lama kita nak khutbah? Paling panjang jangan lebih 20 minit. Dapat bagi 10 minit, yang tu saya memang macam agak suka lah. Dapat 10 minit, 15 minit, penuh perincian. Dia dengar, tiba-tiba habis. Dia tak puas dengar. Ada orang dia tak puas tidur. Dah, yang ni tak puas dengar. Bukan tak puas tidur. Saya tak dan tidur puas habis dah ini, saya tak puas hati. Tak, bukan. Dia tak puas dengar. Dan dia dengar tu, dia kena tu, dia kenyang seminggu. Dia kenyang seminggu. Sebab tu hari ni kalau tuan tengok jadi trend. Jadi trend. Bila orang buat video tuan-tuan, buat video 3 minit, 4 minit, 5 minit pun panjang. 2 minit, 3 minit ni dia boleh buka lagi. Dia pergi tengok ni 7 minit, 8 minit dia tangan dengar seorang-seorang. Pendek. Dan dalam solat mesti dipanjangkan bacaan. Hari ni bilaks kontra. Kita bagi betul-betul khutbah ni berjela-jela. Kena pula apa dia? Solat kita baca surah yang pendek. Sedangkan Nabi suruh kita agar panjangkan solat dan pendekkan khutbah. Abu Wa'il mengatakan suatu hari ketika mana Ammar bin Yasir berkhutbah depan kami. Dia menyampaikan khutbah dengan ringkas dan jelas. Ringkas, pendek, jelas. Setelah dia turun daripada mimbar, kami bertanya kepada Ammar bin Yasir, sesungguhnya engkau berkhutbah Jumaat pada hari ini sangat ringan dan ringkas. Mengapa tidak engkau panjangkan sedikit? Ammar kemudian menjawab, dia kata, aku pendekkan khutbah ni sebab apa? Sebab aku mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir rajuli wa qusira khutbatihi ma'innatun min fiqhi fa'atilu salah wa aqsarul khutbah wa inna minal bayan sihra. Sesungguhnya lamanya, panjangnya solat Jumaat dan pendeknya khutbah Jumaat menunjukkan si khatib itu individu yang memahami agama, yakni memahami sunnah. Kerana itu panjangkanlah solat dan pendekkanlah khutbah Jumaat. Sesungguhnya dengan kalimah-kalimah yang pendek itu, kalau penuh dengan perincian, penuh dengan susunan, akan menyebabkan orang terpesona mendengarnya. Terpesona maksudnya apa dia? Dia dengar, dia boleh ambil manfaat, dan kemudian dia dengar boleh jadi bekalan untuk dia selama seminggu. Nampak tak? Pendek, kemudian panjangkan solat. Itu sebahagian daripada sunnah. Dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, Ammar bin Yasir menyampaikan khutbah kepada kami. Dalam khutbahnya, dia menyampaikan dengan sangat ringkas. Seorang lelaki Quraisy bertanya kepadanya, engkau telah menyampaikan khutbah yang dapat menyembuhkan hati. Bolehkah engkau memanjangkan lagi khutbah ni? Dia turun daripada khutbah, dia kata, Ammar bin Yasir, khutbah hang yang pendek ni cukup bagi kesembuhan pada hati. Maksudnya puas hati dengar, kena kenyang seminggu. Boleh tak lain kali khutbah bagi panjang sikit lagi? Kalau yang ni kena pun dah puas hati, kalau panjang lagi puas hati. Maka kata Ammar bin Yasir, sesungguhnya aku mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk kami memanjangkan khutbah. Bahkan Nabi memarahkan kami untuk kami memanjangkan solat dan bukannya khutbah.
Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, sebahagian daripada khatib melakukan kesalahan dengan dia memerlahankan dan merendahkan suara dia ketika mana dia menyampaikan khutbah. Khutbah ni tuan-tuan, khutbah ni dia tak sama macam kuliah. Dia tak sama. Lepas tu kita dah pernah jumpa hadis ni, kalau orang utara kata orang yang nak khutbah ni suara dia mau kriau. Macam bunyi keling kan. Suara dia mau kriau. Tahu kriau? Tak tahu. Tuan-tuan dulu SPM ambil tak SPM? SPM ada A tak? Kriau. Ni bahasa utara. Ni apa mami duk kriau? Lama tak guna perkataan ni. Kriau ni bukan menjerit jugalah. Cuma tegas. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu Nabi punya suara masa khutbah macam mana? Okey, nak macam ni ya senang. Dulu kita sekolah dok masuk kadet. Kawan yang bagi arahan tu suruh kita berkawat tu, suara dia macam mana? Kriau lah suara dia. Dia nak tunjuk contoh pun tak tahu. Dia punya suara tu tak payah pakai mikrofon. Macam itulah Nabi SAW khutbah Jumaat. Sebagian khatib ada yang memperlahankan suaranya sehingga tidak terdengar oleh para jemaah. Bahkan barangkali mereka juga menyampaikan khutbah dengan suara yang sangat lambam sehingga para jemaah berasa bosan dan para jemaah mendoakan agar dia tidak berkhutbah lagi. Oh, yang ni dahsyat. Yang ni memang tak guna yang makmum. Dia pun tak boleh khutbah tapi dia doa orang jangan khutbah. Ini tentu sahaja menyalahi petunjuk Nabi. Yang salah apa dia? Dua-dua salah. Yang salah kita pergi khutbah suara slow pun salah. Yang pergi kata dia ni tak payah khutbah lagi pun salah. Imam Ibn Qayyum berkata, berdasarkan petunjuk Nabi SAW, apabila Nabi SAW berkhutbah, nescaya mata Nabi merah. Yang ni kita dah baca banyak kali dah. Suara Nabi meninggi dan kemarahan Nabi memuncak sehingga seolah-olah kami yang berada di bawah mendengar khutbah seolah-olah kami sedang berada di medan peperangan mendengar arahan daripada komander perang kami. Tadi kita bagi tahu kadet, yang ni perang tu Jadi tuan-tuan agak-agak macam mana? Agak-agak macam mana? Sebab tu khutbah intonasi dia kena yang paling maksima. Paling maksima. Bila kita khutbah, jangan benarkan seorang pun daripada jemaah kita tertidur. Jangan benarkan. Dengan intonasi suara kita. Saya pernah sekali khutbah, jujur bagi tahu pada tuan-tuan. Masa saya balik daripada Pakistan 2004 atau 2005, saya dijemput khutbah di sebelah Batu Os. Jangan tanya saya bagi tahu nama masjid tu, jangan tanya. Selang seminggu saya dapat panggilan daripada balai polis. Jangan tanya balai polis mana, Kepala Batas. Ustaz itu, ni ada orang report Ustaz. Saya kata report apa? Ni Ustaz khutbah Jumaat. Saya kata saya khutbah Jumaat betul. Tapi saya tak pernah sebut bab politik atas mimbar. Saya tak pernah sebut atau tak pernah sentuh mana-mana individu atas mimbar. Tak, dia kata. Ni ada orang tua report. Ustaz khutbah mengganggu ketiduran mereka. Betul kan? Saya ingat sampai hari ni. Ada macam ni punya orang pun ada atas muka bumi. Pergi report balai polis. Bila report majlis agama pun okey lagi lah. Pergi report balai polis. Kita dah ingat apa agak dia tuduh kita rogol lah barat. Tak. Ganggu dia nak tidur hari Jumaat. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Okey, itu yang ketiga. Keempat, yang seterusnya insya-Allah untuk hari Jumaat. Nak habis dah insya-Allah bab ni. Dan nak habis dah mengenai kesalahan yang berlaku pada hari Jumaat.
ketika mana khatib sedang berkhutbah, sebahagian jemaah yang datang untuk mendengar khutbah, mereka duduk dalam keadaan mereka bersandar di dinding ataupun pada tiang masjid. Tak ada. Contoh nak buat pun tak ada. Tak ada. Kalau ada, kita tunjuk ada. Tak ada contoh ni. Tengok, yang duduk sandar tu pun dia cover line, dia main depan sikit dia main. Bang ni cukup pandai buat politik ni. Mereka juga tidak menghadap ke arah khatib, bahkan membelakanginya. Oh, yang ni salah. Yang ni dia panggil daripada adab. Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, kadang-kadang ni kita pergi masjid je ni, banyak tiang ni. Ada orang main dengar kuliah kita, dia boleh membelakangi kita tuan-tuan. Sakit hati ni Allah saja tahu. Dia boleh duduk belakang tiang tu, dia sandar sambil unjuk kaki. Kita tengah duk bagi kuliah. Hari Jumaat, perbuatan seperti ini bertentangan dengan tingkah laku para sahabat pada saat disampaikan khutbah Jumaat. Selain itu juga melanggar etika di waktu mendengar khutbah. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dulu apabila Nabi SAW berkhutbah, semua para sahabat akan menghadapkan wajah mereka dan memberi perhatian di atas tutur kata yang dikeluarkan daripada mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Muti', daripada ayahnya, daripada datuknya, dia berkata, dahulu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik atas mimbar, kami semua menghadapkan wajah kami melihat Nabi dan tidak ada seorang pun yang berpaling daripada Nabi sehinggalah selesai khutbah. Cuba bayang. Sebab tu saya bagi tahu dah pada tuan-tuan, sebab apa dalam kita mai hari Jumaat kita tak boleh sandar di dinding dan tiang? Sebab apa tak boleh? Kuliah tak apa. Ni tak apa kita sebut ni bukan khutbah. Teruskan sandar tak apa. Tak lagi khutbah ni. Sebab apa tak boleh? Sebab bila kita duduk sandar dalam keadaan selesa, bukan khawatir, memang akan memudahkan kita untuk melayari bahtera. Boleh guna ke perkataan tu? Boleh faham ke? Nak guna tidur ni kasar sangat. Sebab tu tak boleh. Dan kita pernah cerita, Nabi larang kita duduk masa dengar khutbah. Duduk macam kita selalu bagi tahu yang Nabi larang tu duduk macam mana dalam hadis? Duduk macam mana? Dia guna perkataan apa orang Melayu panggil? Duduk macam Cina kalah judi. Macam mana? Tak pernah kalah nampak? Menang ke selalu? Siapa yang pernah kalah tunjuk? Tu macam pernah kalah dulu. Sebab apa tak boleh duduk tu dalam keadaan kita angkat lutut, kita pergi peluk? Yang ni orang Arab cukup syok. Tuan-tuan pilah mana, saya duduk di Yaman dulu, orang Arab dia main khutbah Jumaat, dia silang kaki dia peluk lutut tu, kalau dia letih, dia ambil satu kain, dia ikat pula. Dia nanti hayun, last sekali dia tidur. Tapi tak bagi. Lepas tu dia kata, tak boleh, dia kata, kita duduk di sandar di dinding ataupun tiang. Kata Abdullah bin Mas'ud, dulu apabila Nabi naik ke atas mimbar, kami semua menghadapkan wajah kami dan kami melihat Nabi yang sedang berkhutbah. Diriwayatkan daripada Abdullah Al-Bajali, dia berkata, saya pernah melihat Uday bin Thabit menghadapkan wajahnya ke arah imam ketika dia berdiri dan berkhutbah. Aku lalu berkata kepadanya, saya lihat kamu menghadapkan wajah, kamu menghadap ke arah khatib. Kata Aban bin Abdullah, saya melihat bahawa Nabi SAW juga melakukan yang sama. Kata Ibnu Syihab Az-Zuhri, apa kata dia? Dulu aku pernah solat dengan Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW berkhutbah, maka kami semua para sahabat langsung tidak berpaling dan tidak berkelip daripada wajah Nabi SAW. Tidak berkelip ni maksudnya memang fokus betul-betul mendengar budi, bicara dan perkataan yang dikeluarkan daripada mulut Nabi yang mulia
sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau tuan-tuan masuk dalam masjid solat, hari ni dalam masjid pun dia bawa skrin. Betul tak? Duduk atas ni pun dia bawa skrin. Mimbar, kiri kanan skrin. Sunnah kita tengok khatib yang berkhutbah. Tak, dekat skrin tu dia ada tulis tu, teks apa yang khatib duk khutbah. Sunnah tengok khatib dan bukan tengok skrin yang terdapat teks tersebut. Ini berdasarkan petunjuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Nanti kita sambung yang seterusnya insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Qulu qouli hadza wa astaghfir